Hai, saya Peter Dirun, juru latih pengurusan emosi anda. Sejak dari umur remaja sampai 30-an, saya sebenarnya bergelut dengan kemurungan atau dalam bahasa Inggeris depression. Dan saya sedar bahawa ramai orang semakin hari semakin ramai yang mengalami kemurungan atau depression. Lagi-lagi pada masa rakaman video ini, pandemik COVID masih lagi teruk dan ramai orang terkurung di rumah atau hilang pekerjaan dan mengalami berbagai kesulitan. Kemurungan ialah satu yang melanda dan menghantam ramai orang. Tapi saya tidak lagi menjadi mangsa kemurungan hari ini dan saya tidak lagi bergelut dengan susah payah dengan kemurungan. Dan bila kemurungan melanda, saya dapat menangani kemurungan ini dengan baik dan cepat. Apa beza kemurungan dengan kesedihan? Ramai orang fikir kemurungan ialah perasaan bersedih. Ada sedikit persamaan, tetapi sebenarnya dua perkara yang berbeza. Ya. Kita sedih bila kehilangan sesuatu atau seseorang yang berharga dan memang besar kemungkinan tak akan dapat balik. Ya, itu biasanya ialah akan menghasilkan kesedihan. Tapi kemurungan ialah sejenis kesedihan. Tapi yang hilang di sini bukan barang atau orang yang dikasihi. Yang hilang di sini ialah harapan. Mereka yang murung ialah mereka yang hilang harapan. Mereka tidak boleh lagi yakin, tidak boleh lagi percaya bahawa ada harapan untuk mereka. Ada situasi yang lebih baik esok hari. Ada penyelesaian yang akan dicapai. Ada jawapan yang akan dijumpai dan masalah yang menghantui dan mengganggu hidup dia akan disingkirkan. Mereka yang murung ialah mereka yang sudah hilang harapan. Hilang harapan dalam diri mereka sendiri, hilang harapan dalam orang lain, dan ada yang hilang harapan dalam Tuhan pun. Jadi, apa yang boleh kita buat? Untuk menjawab soalan ini, saya mau menceritakan satu cerita lama yang mungkin kamu pun tahu cerita ini. Tapi cerita ini ialah tentang seorang perempuan dan anak dia yang sedang berjalan di padang gurun atau di kawasan yang sangat kering, tak semestinya padang gurun kan. Dan dia berusaha mencari air kerana air sudah habis. Dia mau air untuk anak dia, dia mau air untuk dirinya. Dan cari, tidak jumpa. Sehinggalah dia hilang harapan. Dia tidak lagi percaya yang dia boleh jumpai. Dia tidak percaya bahawa dia akan berjaya menjumpai puncak air untuk beri air pada anak dia dan diri dia. Jadi dia duduk dan tunggu mati. Dia hilang harapan. Dia tidak lagi mau berusaha. Dan pada ketika itu datang seorang yang dan jumpa dia dan berkata, "Kenapa kamu duduk di sini? Apa yang kamu buat di sini?" Dan dia ceritakan permasalahan dia. Dia ceritakan bagaimana dia tak ada air, dia cuba cari air tak jumpa dan sekarang dia sudah hilang harapan, dia duduk di sana tunggu mati saja. Dan orang itu berkata, "Angkatlah kepalamu dan lihat di sebelah sana. Tidakkah kamu tahu bahawa di sebelah sana ada perigi?" Dan dia tidak tahu. Dia tidak nampak. Dalam pengetahuan dia, dalam usaha dia, dalam keupayaan dia, dia tak nampak, dia tak jumpa perigi itu. Walaupun perigi itu ada, tidak berapa jauh daripada di mana dia duduk untuk mati. Dan mengapa saya ceritakan cerita ini?
Kerana dari cerita ini ada 3 prinsip yang boleh kamu pakai jika kamu juga mengalami kemurungan, dan kemurungan kamu disebabkan kerana kamu sudah hilang harapan. Kamu duduk di rumah tunggu mati, tunggu yang buruk yang kamu percaya akan berlaku untuk berlaku. Yang pertama, perempuan itu berhenti mencari air. Dia duduk. Dan banyak kali kita murung kerana kita berusaha. Kita tidak pandai rehat. Kita tidak pandai duduk diam sebentar. Kita tidak berikan kebenaran kepada diri kita untuk berhenti sejenak untuk rehat. Berhenti untuk tidur. Berhenti untuk makan. Berhenti untuk bermain dan ketawa. Ya. Jadi jika kamu sedikit sebanyak murung ialah kerana kamu letih, lelah, berusaha mencari penyelesaian, berusaha mengubah situasi kamu. Benarkan diri untuk berhenti sekejap. Rehat sekejap. Tidur sekejap. Pergi makan dan minum. Mandi. Dan duduk diam. Dengar muzik sekejap. Ya, rehat. Kedua, perempuan itu menceritakan permasalahan dia kepada lelaki yang berjumpa dengan dia. Ramai orang murung. Dia murung kerana dia bergelut seorang diri. Dia tidak mau menceritakan pergelutan dia. Dia tidak tahu siapa dia boleh ceritakan pergelutan dia. Dia tidak berusaha mencari orang untuk menceritakan pergelutan dia. Semua pergelutan dia sendiri-sendiri, dan banyak kali bergelut dalam minda dan dalam hati. Nasihat saya ialah pergi cari orang lah. Beritahu orang lain pergelutan kamu. Kalau boleh jumpa muka dengan muka dan ceritakan, jangan malu. Apa yang mau dimalukan? Ini situasi sebenar hidup kamu. Buka dan dedahkan dan ceritakan. Kalau tak boleh muka dengan muka, pakai social media sosial, WhatsApp orang, luahkan cerita kamu semana yang boleh di dalam Facebook. Tapi nyatakannya, sebab ada orang mau ambil berat tentang kamu, ada orang mau menolong, ada orang boleh menolong. Tapi kalau kamu tak beritahu apa yang sedang berlaku, siapa tahu dan siapa boleh tolong? Dan seperti kes perempuan itu, lelaki itu mendengar dan dia terkejut dan berkata, ada air di sana. Kadang-kadang kita tidak cukup pengetahuan. Kadang-kadang kita tidak cukup. Tapi orang lain tahu. Orang lain boleh tunjuk. Orang lain boleh beri. Benarkan diri untuk menerima bantuan. Berhenti menegaskan atau memaksa diri sendiri untuk mencari jawapan, untuk menjadi penyelesaian kepada masalah kamu. Mungkin sudah sampai masanya benarkan orang lain tolong kamu. Mungkin benarkan orang lain beri bantuan dan terima bantuan yang diberi. Juga jangan paksa diri untuk mencari penyelesaian sekarang, hari ini. Tunggu, akan ada orang yang akan menolong. Ada penyelesaian, ada perigi di sana. Belum kamu nampak, belum ada orang tunjukkan, tapi yakinlah dan percaya ada perigi. Dengan keyakinan ini, kamu akan ada harapan. Dan harapan yang hilang akan lahir semula. Dan bila kita ada harapan, kemurungan semakin hari semakin kurang. Saya harap perkongsian saya kali ini akan membantu kamu. Jika kamu perlu orang untuk mendengar luahan hati kamu atau kisah kamu boleh hubungi saya. Atau orang lain yang boleh membantu.
tapi jangan bergelut dengan kemurungan seorang diri. Saya telah berjaya menangani kemurungan saya. Saya percaya kamu pun boleh. Hai, Peter di sini. Terima kasih kerana menonton video saya. Jika kamu dapati video-video saya memberi faedah yang baik kepada kamu, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk subscribe, dan jangan lupa untuk tekan butang notification supaya semua video-video saya yang seterusnya kamu akan terima dan kamu akan terus mendapat faedah. Terima kasih.